Hari ini tajuk dia, insya-Allah saya akan memberitahu tentang yang ramai yang nak tahu. Mereka suruh saya ulaskan yang lebih berat lagi, dan saya tahu apabila saya ulang bab ni, bab yang saya hurai ni mungkin boleh kurung saya nanti. Tapi tak apalah, dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan terima sebab saya pun memang nampak di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, dan saya nampak apa yang akan terjadi. Saya telah diberitahu dah di dalam perjalanan apa akan terjadi kepada saya. Waalaikumsalam Unggu Walid. Maaf tak pandai baca. Waalaikumsalam Liar dari Sabah. Waalaikumsalam dari Kota Baru Toningjak Ombak. Waalaikumsalam. Ya, salam dohar. Salam dohar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Nur Izyani. Okey, saya akan jawab juga. Okey, saya akan jawab juga. Baba, saya tulis ya, takut saya lupa. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tak apa. Tak. Mami nak tengok tadi. Waalaikumsalam Nur Izyani. Waalaikumsalam Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Indonesia. Apa nama ni? Waalaikumsalam Indonesia, Filipina, Brunei. Waalaikumsalam semua. Okey. Boleh share lagi. Waalaikumsalam umat akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sampai tak boleh nak makan sampai sebab. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, waalaikumsalam Nurul Amrah. Okey. Salam dari hospital. Ya, kita doa untuk orang yang berada di hospital. Wahai zat yang diberi nama virus corona yang telah diberitahu dari malaikat pengiring kepada saya yang bernama Corona, jangan gigit, jangan usik hamba Allah yang menyebut nama Maha Penciptaanmu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya sebab dari pagi saya buka WhatsApp, saya sebab. Tak tahu kenapa saya sebab. Banyak tulisan dia yang saya tahu kegelisahan itu. Saya tahu dan saya pun sebab juga. Macam orang lain juga saya ni. Okey, waalaikumsalam Matahari Janam. Okey, terima kasih pada
daripada Filipina, kepulauan yang mana-mana, Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia dan lain-lain. Saya tahu saya perjalanan mimpi yang terakhir saya, dan begitu juga dari Thailand. Terima kasih. Ada juga dari yang faham bahasa Melayu, dari Pakistan, dari India, dari Bangladesh dan mana-mana negara lah yang pernah hantar mesej kepada saya. Ada dari Dubai, Australia, ada dari China dan mana-mana negara Amerika sekalipun. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan daripada saya, dan saya akan cuba belajar dan cuba belajar lagi, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam, Umi Zawiyah dari Malaysia. Okey, saya nak bagi tahu. Okey, pertama tadi saya tengok ada soalan keadaan Singapura. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya diberi gelaran sebagai perjalanan mimpi yang terakhir. Saya disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Okey, kenapa saya dah tahu dah perkataan itu? Kerana pada bulan puasa tempoh hari, saya diberi nasihat lagi untuk bersabar-bersabar sebelum hari yang ketujuh sebelum Ramadan, dan disuruhnya saya berpuasa, dan saya dengan jelas panggilan itu Sitah An-Nur. Dan yang seterusnya pada hari raya yang keempat, saya juga disuruh bersabar dengan keadaan yang pilu. Saya memohon minta petunjuk dengan keadaan yang sedih berlaku di Palestin, dan saya mohon petunjuk lagi, dan saya disapa lagi panggilan dengan Sitah An-Nur, dan saya disuruh bersabar lagi, dan saya bersabar lagi lah. Okey, hari ni saya nak ulas saya jawab soalan tadi ya, keadaan Singapura. Keadaan Singapura hancur juga ya. Keadaan Singapura hancur juga kerana apabila dia mendapat perintah dan dia diarahkan untuk membuat serangan, maka rakyat di dalam negara itu tersebut, mereka pun membuat huru-hara juga di dalam negara mereka. Ya, apabila negara Malaysia, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam negara tersebut huru-hara juga ya. Dalam negara tersebut huru-hara juga kerana Singapura ni kecil saja, tetapi di hentaman bertubi-tubi di langit, ke atas Sabah, Sarawak, Kalimantan, Labuan dan Brunei, maka secara tak langsung kebimbangan yang sama ada di rakyat Singapura. Dan yang paling teruk apabila dari dasar laut perairan di Singapura datang terjah bom ke atas semenanjung Malaysia, ini mengakibatkan rakyat di dalam negara Singapura sendiri huru-hara. Huru-hara teruk dan teramat teruk. Okey, hari ni saya nak bagi tahu, saya ambil peta ni. Saya ambil peta. Saya ambil peta. Ayo kita tengok peta. Okey. Peta ini nampak ke tidak, tak tahulah. Okey, saya tunjuk sikit-sikit ya. Di Jakarta. Mana Jakarta ni? Okey, di sini. Di Jakarta ya. Jakarta. Okey, Jakarta ya. Dalam bulatan Jakarta ini termasuk Bandung, dan juga di ke atas ni, okey, nama apa ni, Teluk Betung,
apa nama, Palembang. Okey. Kawasan ini kawasan berdarah. Ya. Kawasan ini kawasan berdarah. Ya. Kawasan ini kawasan berdarah. Ya. Kawasan ini kawasan berdarah. Darah dia dari kaki satu jengkal ke atas. Ni dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ya, dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey. Dan dari atas contoh Aceh, Medan, Pekanbaru, Sumatera, Padang, Jambi, Palembang dan bahagian-bahagian yang lain. Okey. Ini yang saya sebut dah ya kepada warga Indonesia. Di atas itu kawasan kena bom oleh India. Di atas itu kawasan kena bom oleh India. Bertalu-talu. Okey, sebelum dipatahkan oleh Pakistan. Sebelum dipatahkan oleh Pakistan. Bertalu-talu. Ini di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Jangan tanya lagi lah. Saya nak buat macam mana? Satu saja. Pertama, kamu kena berenang, masuk Selat Melaka, atau naik kapal, atau menyelam, atau apa saja, boleh datang ke Semenanjung di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, atau naik kapal terus ke laut di kawasan yang telah saya tunjuk tempoh hari. Tidak ada apa-apa serangan, tidak ada huru-hara, dan tetapi kawasan itu gempa-gempa. Boleh tengok di kawasan, di dalam YouTube saya masih ada lagi, boleh tengok. Sita Ainur saya tulis, nanti saya ubahlah nama tu. Okey. Dalam kawasan, apa nama tempat dia? Saya ni peta ni, masalah sikit saya ni peta. Saya tak berapa pandai. Bukan pandai lah saya ni. Ni. Okey, ni kawasan yang tidak ada serangan, iaitu Manado, Pulau Sulawesi, Maluku, Manokwari, Seram, Buru. Ni kawasan-kawasan sinilah yang saya telah tunjuk dahulu di dalam YouTube. Okey. Dahulu. Ni kawasan dia. Ni. Saya sebut nama ya. Saya sebut nama dia. Nama dia Misul, Obi, Peleng, Sula, Baru, Bandasi, Damar, Wetar, Alor, Yamdena, Babar, Terangan, Kipkai, Wakam, Fak, Masul, Manokwari, PK Jaya, Yapen, Biak, Manado, Palu, Sulawesi, Buton, Wetar, ada sedikit Delhi. Ini kawasan tak ada huru-hara, tak ada bom, tetapi ada gempa-gempa di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ada orang bagi tahu tu kawasan orang kasar, orang kasar-kasar. Allahu alam lah. Saya tak boleh nak komen lah. Dah saya tak nampak apa-apa berlaku kat sana. Cuma ada gempa-gempa. Gempa demi gempa. Dan satu lagi saya nak bagi tahu dari kawasan Indonesia. Dari atas yang saya sebut tadi. Bandar Aceh, Medan, Pekanbaru, Sumatera, Padang, Jambi, Palembang. Mana-manalah yang berdekatan dengan sana, bawah sikit dia Sunda tadi, Teluk Betong ke apa ke, itu dah kawasan pecah darah ya. Itu kawasan pecah darah. Tapi yang dari atas kena bantai dengan bom. Bom itu beracun. Bom itu dari India. Ini dari perjalanan mimpi yang terakhir saya bercakap ya.
untuk warga Indonesia. Mereka ramai yang bertanya kepada saya. Okey, jalan yang nombor 2, naik kapal, duduk di air. Duduk di air, terus kepada Mekah. Sampai Mekah minta izinlah, saya nak duduk di kawasan nenek moyang saya, Nabi kami yang terakhir. InsyaAllah. Minta baik-baik macam tu. Waalaikumsalam Zaza Maiza Ismail. Ya. Okey. Ini dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey. Jika yang tanya bom dari India sebelum dipatahkan dari Pakistan. Ini saya bercakap dari perjalanan mimpi yang terakhir. Waalaikumsalam Nur Hikmah. Okey, yang nombor seterusnya saya akan bercakap. Tanya soalan, tanya panjang-panjang sikit supaya saya boleh faham. Boleh saya jawab dari perjalanan mimpi yang terakhir. Okey, ada orang tanya kalau sebut perkataan untuk menghilangkan virus yang sedang berlaku dalam tanah air kita. Dan saya tidak ulang yang sedang dicocok kepada kita sekarang. Okey, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, fitnah yang sedang melanda iaitu peperangan ataupun virus yang sedang melanda kita sekarang adalah ada. Virus itu ada. Dan virus itu diciptakan oleh orang yang tidak suka kepada manusia-manusia atas muka bumi ini. Pertama. Yang kedua, apabila dia ciptakan virus ini, dia tidak dapat menghentikan penularan kepada virus tersebut. Kerana apabila dia menciptakan virus tersebut, Allah izinkan virus ini hidup. Apabila hidup, makin bertambah-tambah adanya generasi-generasi. Dari penciptaan itu, adanya generasi-generasi yang mereka menciptakan ini terkena pada badan mereka sendiri. Oleh yang demikian, tidak ada satu pun penawar yang boleh meredakan yang dikatakan virus ciptaan ini. Okey, virus ciptaan ini Allah minta maaf, saya diberi pengetahuan nama dia adalah Corolla. Corolla, ya, Corolla. Bukan corona tapi Corolla. Jadi jika orang kata saya boleh hurai tak vaksin, bagi saya sudah ada dikatakan dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, hanya doa mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam sahaja Allah angkatkan fitnah iaitu peperangan yang ada sekarang dan juga virus yang sedang melanda sekarang. Jadi jika orang kata, "Habis macam mana tak boleh ikhtiar ke?" Saya pun tak boleh nak jawab lah. Sebab saya diberitahu hanya doa mukjizat dari Nabi Isa AS sahaja. Jika anda kata saya jumpalah boleh hilangkan, Alhamdulillah. Itu takdir Allah. Sembuh. Takdir Allah. Alhamdulillah. Dan itu takdir Allah dan sembuh. Dan saya tidak boleh nak komen lah. Macam itu saja saya boleh komen. Tak bolehlah tekan saya seolah-olah kena saya cakap macam mana nak ciptakan penawar dia. Tak bolehlah. Kerana tak ada benda tu dari perjalanan mimpi yang terakhir. Yang adanya fitnah iaitu peperangan yang sedang berlaku sekarang dan juga virus yang sedang merebak sekarang. Hanya doa mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam sahaja Allah angkatkan kembali virus ataupun hamba Allah yang Allah ciptakan. Allah hidupkan. Jadi jika kata macam mana macam tu. Kalau macam tu kau duk tunggu Nabi Isa bila? Jadi itulah saya kena bagi tahu, kena cari orang alim. Kena cari orang alim.
Apabila kita cari orang alim, mereka boleh memberi kata-kata yang benar, tutur kata yang benar. Bukannya kita cari orang alim, kita kata apabila kita cari orang alim, kita akan rasa tenang lah. Waxing ni ialah sebagai ikhtiar. Sebagai ikhtiar. Memang manusia diperlukan sebagai ikhtiar. Tetapi macam yang saya bagi tahu, virus ciptaan ini hanya doa mukjizat dari Nabi Isa, Allah angkatkan semula. Ikhtiar memang kena ada, Ikhtiar memang kena ada. Saya nak bagi tahu lebih, saya tak pandai nak guna bahasa sebagai orang yang biasa memberi ceramah. Sebab saya tak biasa memberi ceramah. Okey. Imam ini saya tidak tahu dan saya tidak kenal. Imam Mahdi ni saya tidak tahu dan saya tidak kenal. Tetapi di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya nak bagi tahu, semasa kita keluar dari tanah air kita dan pertahanan kita sudah pecah dan kita perlu mencari saudara kita iaitu Imam Mahdi. Dan dalam perjalanan yang sama, Imam Mahdi sudah pun ada. Bila dia keluarnya? Allahu alam. Dalam grup yang mana sebab ramai? Allahu alam. Ya, saya sendiri pun tak tahu. Jadi saya sendiri pun tak kenal. Jadi janganlah suruh saya mengangkat samuan-samuan supaya dijadikan Imam Mahdi. Salah macam tu. Dan lagi satu, alhamdulillah, saya juga tidak tahu siapa di antara grup-grup Imam Mahdi. Maksudnya kumpulan daripada Imam Mahdi. Okey. Johor memang dihentam dari arah kehadapan. Berhadapan dengan pantai. Bertentangan dengan pantai. Dan mana-mana berkepentingan di dalam negeri tersebut, dalam Malaysia berkepentingan di dalam negara Malaysia, semuanya akan dihentam dengan bom di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Akan dihentam dengan bom yang bertubi-tubi. Jika saya nak bagi tahu dengan sejujurnya, iaitu Johor, kehancuran dia melebihi banyak. Begitu juga kehancuran dia di negeri Kelantan. Kehancuran dia banyak. Sampai tak nampak negeri dia. Asap ataupun debu-debu kehancuran itu menyelubungi seluruh dua negeri ini bersamaan dengan Selangor, Putrajaya. Jadi di sini negeri-negeri ini memang tidak ada api. Elektrik tidak ada langsung, bergelap. Ini saya bercakap di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Tidak ada cahaya, bergelap. Semuanya dikelubungi asap, debu berterbangan akibat dibom. Dan saya suka nak nyatakan
Malaysia bukan lemah, wahai saudara-saudari. Jangan merapu Kita tak lemah. Kita di pantai bom yang belum pernah terjadi di dalam dunia ni. Faham tak? Yang belum pernah terjadi di dalam dunia ni. Siang malam bom. Kita bukan lemah. Kita bukan lemah. Kita tidak lemah. Kita tidak lemah. Jangan cakap kita lemah. Kita tak lemah. Aku ni belum keluar lagi tanah air aku. Kita tidak lemah. Tapi yang datang kepada kita ni iblis. Kita tidak lemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan condemn kerajaan boleh. Jangan kata kita macam-macam nak suruh kita rasa lemah. Jangan. Kamu tak tahu apa yang saya nak bagi tahu ni. Ya, betul. Darah yang mengalir dari Johor dapat dibau di Kelantan. Darah yang mengalir di Kelantan dapat dibau hingga ke Myanmar. Darah yang mengalir ke Myanmar dapat dibau sampai ke negeri China. Tapi kita tidak lemah. Kita tidak lemah. Apabila kita bergerak nanti dengan sini, wahai orang yang bersekongkol dengan iblis, orang yang suka merosakkan manusia, kamu bukan jolok satu sarang yang sekali kami menebas. Dengan akar-akarnya sekali kami cabut. Saya minta maaf, jangan guna perkataan lemah. Pasal kita tidak lemah. Ada lagi di antara kita masih terselamat. Dan untuk pengetahuan umat Nabi Muhammad, walaupun saya berhenti di antara pergunungan setelah bagi tahu sudah berapa lama kita berperang tak pernah berhenti. Tapi ada umat Nabi Muhammad meneruskan peperangan. Ya. Ada orang hina, kata macam-macam. Kata kita gentar. Kita tak gentar. Kita tak gentar. Kita tak gentar. Tak ada perkataan takut mati pun. Yang takut hanyalah munafik. Yang takut adalah fasik. Saya nak bagi tahu
virus ciptaan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkatkan kembali dengan doa mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam sahaja. Jangan tanya lebih. Tetapi sebagai seorang yang beriman, kita terkena virus ini, kita kena sabar, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disuruh oleh kerajaan seperti ubat-ubat, kita kena terimalah. Pasal kita tidak mengikut apa yang Rasulullah suruh. Apabila wabak berlaku, haram kita keluar dari tempat kawasan kita. Tapi kita tak ikut, kita keluar. Janji ada surat dan kita ikut. Sanggup menipu. Tak boleh sebenarnya ya. Ada sesuatu wabak di kawasan tersebut, haram kita keluar. Kerana kita boleh mengakibatkan jangkitan kepada yang lain. Kena ingat tu. Ya, kena ingat. Perkara yang benar, kena benar. Yang seterusnya, ada wabak, kita tidak boleh bercampur dengan orang. Kita kena jaga, kunci segala nafsu-nafsi kita. Duduk diam-diamlah dekat rumah. Semua negeri dari Semenanjung Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Kalimantan, semua kena bom. Begitu juga di Indonesia. Dari paras atas, kena bom juga. Dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Sumatera, Padang, Jambi, Palembang, Teluk Betung atau sebagainya, semuanya kena bom. Semuanya kena bom. Bom ini bukan bom biasa. Bom ini bom beracun. Ya, ini saya bercakap dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Bukan bom biasa, tapi bom beracun. Mereka menghentam kita bertubi-tubi yang belum pernah terjadi dalam negara. Bukan negara, belum pernah terjadi dalam dunia. Tak apa. Tak apa. Allah menjanjikan kemenangan kepada kita. Ada juga kelompok kita akan bersama-sama dengan kumpulan Iman Mahdi. Ingat tu baik-baik. Kamu ingin menghancurkan keturunan kami, tapi kami tetap hidup atas izin Allah. Saya sudah melihat di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, ada umat Melayu di samping Imam Mahdi. Saya tak gentar dengan manusia. Saya menangis kerana hiba. Sanggup kamu untuk mengeluarkan soalan sedemikian? Okey, di pertengahan perjalanan kita Thailand ya. Thailand. Di tengah-tengah Thailand dibantai dengan nuklear. Nuklear tu sebenarnya nak pergi ke tanah air kita. Tetapi dengan lalu bertubi-tubi dari Pakistan, maka jatuh ke Thailand. Dan kami minta maaf kepada warga Thailand. Dihantar dari negara China. Ini saya lihat dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya tidak tahu geopolitik dalam negara. Jadi saya tidak tahu apa punca dan sebab mengapa kita ni sebegini sekali. Kena cari orang alim. Pertanyaan kena cari orang alim. Sudah Allah tetapkan dah. Jadi kita kena solat. Kita kena mengaji Al-Quran. Berzikir banyak-banyak. Jangan kita takut kita hilang dunia. Pasal kita bukan umat dunia. Kita umat akhirat. Jangan tanya soalan seolah-olah soalan itu kamu takut kehilangan dunia. Jangan. Jangan. Kan saya dah kata nanti bahasa saya akan keras. Jangan. Jangan uji saya dengan bahasa macam tu. Takut nak tinggal dunia. Jangan.
Sepatutnya seronok nak tinggal dunia. Pergi ke alam akhirat. Alam kekal. Sayang lagi dengan harta. Okey, Filipina. Semalam ada orang call dari Filipina. Filipina. Okey, nak tak nampak sangat. Filipina ya. Saya sebut kota dia lah. Tak tahulah kota dia ke apa. Luzon. Luzon eh. Apa nama tempat tu ah? Saya diperlihat dari atas, saya tak tahulah nama apa. Tengah-tengah. Dekat atas ni. Tengah-tengah ke atas. Tidak kena bom ya. Kat sini tidak kena bom. Ni. Kat atas ni. Nampak kosong-kosong ni. Tengah-tengah ni. Tidak kena bom. Tidak kena bom. Kat situ tidak kena bom. Tapi bawah sikit. Kena bom juga. Siapa orang Filipina yang call saya semalam? Dekat situ tak kena bom. Ya. Tapi oleh kerana gempa demi gempa, negara Filipina ada juga terkena gempa demi gempa dan air naik. Air. Tak tahulah. Air bagaimana saya tak tahulah. Bergoyang. Air. Okey. Jepun ya. Jepun tak ada orang call saya lagi. Jepun tak ada orang call saya lagi. Jepun kena juga ya bom. Walaupun tak banyak seperti Malaysia. Tetapi banyak juga dia kena bom. Sebab Jepun dia membuat tentangan yang berat juga kepada China. Begitu juga Korea Selatan membuat tentangan juga. Tetapi mereka dibantai dengan teruk oleh China. Oleh bom juga. Dan sebahagian rakyat mereka yang berani, laki-laki, yang menulis perkataan di kain putih dengan perkataan Allah Muhammad. Dari sana mereka datang beramai-ramai. Saya tak tahu berapa ramai. Ramai ya. Ramai kumpulan mereka. Dan mereka berkuda. Mereka ada juga naik kenderaan. Mereka sudah sampai di perjalanan di dalam negeri China. Ini saya fikir umat Nabi Muhammad. Islam ya. Islam. Mereka masuk ke tanah China. Ke dalam. Dan semasa itu China sudah lemah. Sudah dibantai nuklear oleh Korea Utara. Ini saya bercakap di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Jika orang yang melihat perjalanan mimpi yang terakhir saya, sayang dengan dunia, tak payah tengoklah. Tak payah tengok. Sayang lagi dengan harta benda dunia, tak payah tengoklah. Bercakap dengan bongkak angkuh ilmu yang tidak seberapa pun tak payah tengoklah.
Tak payah tengok. Saya Sita Ainur. Saya memang kurang cerdik, kata malaikat pengiring. Saya memang tak pandai. Jadi tak payah nak berbahas dengan saya lah. Begitu juga dengan ilmu daripada dunia, iaitu keduniaan. Saya tak pandai sekolah pun. Saya tak pandai sekolah pun. Saya tak ada ilmu doktor. Ilmu perubatan saya tidak ada. Dan saya tidak mampu menghuraikan Panadol pun. Ya, saya tidak mampu menghuraikan Panadol pun. Jadi tak payah berbahas dengan saya. Ya, saya mengaku kalah terus. Begitu juga dengan orang yang banyak ilmu. Hanya pandai nak berlawan dengan ilmu. Saya tak ada ilmu. Saya sudah bagi tahu. Saya perjalanan mimpi yang saya disapa dengan panggilan Sita Ainur dan kata malaikat saya ni kurang cerdik. Ya, Kelantan teruk. Teruk. Api tak ada langsung. Johor teruk. Api tak ada langsung. Juga di Pahang runtuh masuk ke dalam bumi. Tak tahulah. Besar runtuh dia di negeri Pahang. Jika saya di atas, saya melihat keruntuhan itu seperti duit 10 sen. 10 sen runtuh ke dalam. Di tengah-tengah Pahang. Tak tahulah macam mana, sebab apa runtuh saya tak tahu. Masuk ke bumi. Tenggelam masuk ke bumi. Runtuh. Dan negeri yang tak berapa saya sebut seperti Perlis, Kedah, Perak, Melaka, Negeri Sembilan. Walaupun saya tidak sebut, tidak bererti tidak terkena bom. Anda terkena bom juga, tapi tidaklah bergelap. Ada juga cahaya waktu malam. Bermaksud, sekiranya bertepi pada pantai dan berdekatan dengan kemudahan kerajaan atau berkepentingan kerajaan, memang tak selamatlah. Pantai je tak selamat juga. Tetapi jika jauh, tersorok-tersorok, ada juga cahaya. Maksudnya api yang saya melihat, pelita yang kamu pakai ataupun elektrik yang kamu pakai, ada cahaya. Ya. Dan ada satu tempat di Perak, dibantai bom yang bertalu-talu. Cukup kuat. Berdekatan dengan pergunungan juga. Dan ada kawasan itu masjid lama. Masjid lama saya tak tahu. Tapi saya diperlihatkan masjid satu. Dibantai dengan teruk juga. Ini di Perak ya. Di Perak. Okey. Di Kedah ada juga. Tetapi tidak banyaklah. Dalam anggaran 35% saja. Ada juga bom tapi tak banyak. Masih ada cahaya. Saya melihat dari atas dan saya pandang ada cahaya. Ada cahaya. Maksudnya cahaya tadi elektrik masih hidup, ada yang masih hidup lagi. Dan negeri yang saya kata teruk tadi tak ada cahaya langsung. Tak ada. Tak nampak satu cahaya pun. Termasuk negeri Kelantan, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan, Kalimantan dan separuh Indonesia. Langkawi hancur ya. Langkawi hancur. Pulau Pinang pun hancur. Kecil saja. Tidaklah hancur seperti yang saya sebut negeri tadi. Tapi hancur juga. Sebab korang kecil aja. Tak ada cahaya lah maksud saya. Tak ada cahaya.
Ni saya bercakap di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Terengganu, bahagian banyak masjid hancur. Yang banyak masjid tu hancur, dan juga Kuala Terengganu hancur, dan juga kawasan yang berdekatan-berdekatan dengannya. Ke atas ulu-ulu masih ada cahaya. Bahagian hadapan, tengah dan sisir tepi sebelah Kelantan kan memang teruk. Kelantan ni dengan Johor paling teruk. Langsung tak ada cahaya. Nak ada cahaya sikit pun di hujung dah. Johor nak di hujung dah. Hujung sebelah bahagian dalam. Bukan tepi bahagian depan, bahagian dalam. Tetapi Kelantan ujung juga. Ala ke Perak, bahagian bukit. Okey, nampak cahaya lagi. Yang lain tak ada cahaya langsung. Gelap gelita 100%. Sabah, Sarawak, tak semua yang nampak hangus terbakar dan hancur, tetapi tak ada cahaya. Begitu juga di Brunei. Brunei teruk seperti Kelantan dan Johor dan Selangor. Teruk dan amat teruk. Ni saya bercakap di atas perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya tak suka orang kata lemah-lemah ya. Saya tak suka. Saya tak suka. Saya amat sedih. Saya adalah wanita. Tapi kalau kamu lemah laki-laki, macam mana tu? Kamu kena kuat lah. Kamu kan laki-laki. Okey, saya nak bagi tahu negara yang tidak terkena apa-apa bom. Apa-apa bom pun dia tak kena negara. 1, Uzbekistan. Uzbekistan. Ni tak ada kena apa-apa pun. Pergilah nak hijrah ke sana pun. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan pun tak ada kena. Pergilah hijrah ke sana. Dan Kazakhstan. Dan pergilah hijrah ke sana. Takut kan? Duit banyak. Dah lah dia tak kena bom dan dia tak huru-hara pun. Dia tak kena bom dan tak huru-hara pun. Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Ni ha. Atas sikit Kyrgyzstan tu dia atas pada Tajikistan. Turkmenistan ada kena juga. Turkmenistan ada kena juga. Walaupun tak banyak ada kena juga bom. Tapi Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan tak kena bom. Bolehlah pergi yang mana takut dan ada duit. Pergilah ke sana berhijrah. Tak ada bom dan tak ada serangan bom dan tidak ada huru-hara. 3 negara ni lah saya bagi tahu. Okey. Negeri. Mohon pencerahan kawasan mana? Okey. Pertama yang saya diperlihatkan, pertama kali akan dibalik bom dari kepulauan Filipina kepada Sabah dengan slogan tipuan emas.
Kawasan itu rumah dia berbatu dan ada rumah kedai. Rumah kedai berbatu panjang. Barisan dia panjang. Saya tak tahu kawasan mana. Tapi dibantai dengan teruk. Mekah teruk tak, Kak? Kaabah tidak hancur. Tetapi Kaabah tidak hancur, tetapi di sekeliling Kaabah dibantai dengan bom oleh Parsi, Iran ataupun Turki. Dan Arab Saudi dibantu dengan geng-geng dia, iaitu Amerika. Turki, Iran dibantu Rusia. Ini saya bercakap dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Baik. Apa terjadi dengan Oman dengan Yaman? Baik. Oman dengan Yaman ni hancur lebur. Dan sekeliling dia tepi-tepi kan, ada Dubai, ada apa negara kecil ni? Qatar kan. Kecil-kecil yang lain tu kan. Semua hancur lebur. Semua hancur lebur. Eropah ya. Eropah. Saya tak bagi tahu Eropah kan. Secret aja Eropah ni. Saya nampak Eropah, bukan tak nampak. Eropah ini ni. Dia menepis juga bom-bom. Bolehlah dia tepis bom-bom tadi. Baguslah juga menepis bom. Tepis juga. Ada juga terkena bom kawasan-kawasan dia. Saya cakap general ya. Sebab saya naik tinggi, tengok jauh juga sikit, tetapi mereka kena juga bom dari Rusia. Mereka kena juga bom dari kawasan dia jugalah. Saya rasa kawasan Eropah juga ada. Tapi saya tak tahu kawasan mana. Kena juga bom dan dapat ditepis. Kena juga bom dan dapat ditepis. Tetapi huru hara yang teruk oleh rakyat mereka sendiri dalam negara mereka dalam negara mereka sendiri. Huru hara yang teruk. USA pun macam tu. Dia tak kena bom tapi huru hara yang teruk. Teruk dan teramat teruk. Mereka membakar. Saya nampak api yang menjulang-julang. Mereka membakar. Membuat pembakaran besar-besaran dari rakyat mereka sendiri. Dan sebahagian daripada sebelah sini ya, Amerika. Ada kena nuklear satu. Dan keseluruhan rakyat dia, terutama saya boleh bagi tahu pegigiran pantai kat sini. Sebelah sini. Kebakaran besar-besaran. Kebakaran besar-besaran. Sekejap saya baca nama dia. Ini saya tengok dari atas ya. Api yang menjulang-julang. Tak tahu dia kenapa dia orang bakar. Tak tahu. Saya tak tahu kenapa. Bergaduh lah. Washington, Philadelphia, New York, Boston. Ni kawasan pantai ni. Miami, Atlanta ni. Ni kawasan pantai ni. Dan atas sikit. Okey.
Kanada pun dia bahagian atas tu tak ada apa-apa berlaku. Bolehlah. Yang banyak duit pergi lah kat sana. Tapi yang berada di tengah-tengah ada juga darurat dia. Ada juga darurat dia. Tetapi mereka okey lah. Okey. Sebab mereka saya nampak masih ada cahaya. Maksudnya dia pakai elektrik lagi. Tetapi USA saya minta lah, ya. Rakyat dia tak normal. Tak normal rakyat dia. Orang Islam minta keluarlah dari situ. Mereka suka membakar. Okey, dah lama dah saya rasa ni bagaimana belahan Afrika. Afrika huru-hara juga. Dan dari sana sebelahan Afrika ada dibantai dengan bom juga. Ya, dibantai dengan bom juga. Ada dibantai dengan bom. Tapi tidaklah keseluruhan mereka tu hancur. Tidak hancur. Okey, sebab saya tengok kat sini ya. Ini macam kawasan kat sini yang panjang ni, panjang ni Afrika ni kan. Bahagian atas saja. Yang boleh saya kata Morocco, Mauritania, Algeria, Libya, APEC, Mesir ya. Sudan bahagian atas juga. Ethiopia bahagian atas juga. Dan bahagian atas juga. Ada juga nampak bom-bom. Tapi taklah teruk macam kita. Sebab dia pun besar kan. Tapi bahagian bawah ni, sebelah sini. Bukan sebelah Madagaskar ya. Bukan sebelah Madagaskar. Sebelah sini. Ni sebelah sini. Sebelah sini. Dia huru-hara juga. Tapi tak nampak macam di balik bom besar-besar lah. Huru-hara juga. Tapi tak nampak di balik bom. Tak ada barisan 10 pemimpin ya. Tak ada. Mereka yang bergerak tu semuanya dari arahan 1 hingga 8 orang. Clue daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya ialah perangai anak saya sekarang dan pewatakan dia sekarang di tangga syurga Allah di tingkat 6. Dan perangai dia sekarang apabila dia merajuk dan Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil dia duduk di atas riba baginda. Dan juga dialog antara saya dengan abang saya cakap, "Bang, anak aku mana? Mau pergi ambil ubat lagi?" Saya pun pergi ambil ubat lagi. Dalam keadaan huru-hara masih berperang. Saya datang, saya tanya lagi. Dan saya datang, saya tanya lagi. Hingga abang saya pun mengalirkan air mata kali pertama. Masa peperangan itu, kali pertama dia mengalir air mata. Menyebut nama anak dia. Mengingat tak anak aku yang memberi makan tu. Pujuk dia, membasuh tangan dia. Kecil kan anak aku? Tak tahulah berjalan jatuh ke mana pun tak tahu. Anakmu tak apalah. Dah besar. Dah boleh berlari-lari. Dah jalan. Anak aku ni kecil lagi. Tak tahu jatuh ke mana. Dan waktu saya mimpi tu abang saya tak ada anak. Sekarang dia dah ada anak. Anak dia pun dah setahun lebih lah. Barangkali. Siapa berani pergilah tanya. Saya tak berani. Macam yang korang takutlah dunia kan. Saya pun takut juga. Sebab saya tak pernah bunuh cicak pun. Saya tak pernah bunuh lipas pun. Saya tak pernah.
Jadi saya pun macam korang juga. Tak berani. Memang betul lah saya tak berani. Saya orang biasa, orang awam. Orang biasa. Itu dah kelu-kelu dia. Wahai hamba Allah. Itulah kelu-kelu dia. Sebab tu ambil perjalanan mimpi yang terakhir saya. Pergi cari orang alim. Apabila cari orang alim, maksud saya apabila umat Nabi Muhammad mendengar perjalanan mimpi yang terakhir saya, pergi cari orang alim. Apabila cari orang alim, perdengarkan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Dan orang alim, dia boleh tafsirkan daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya. Apabila boleh tafsir, duduklah bersama-sama dengan orang alim tadi. Faham ke tidak? Duduklah bersama-sama. Andai kata orang alim kata kita kena bercocok tanam, maka bercocok tanamlah. Jika orang alim kata kita kena tanam ubi, maka tanam ubi lah. Jika orang alim kata kita ni kena buat apa? Kena baca buku, kena baca Al-Quran, kena berzikir. Ikutlah. Dia berzikir sekali, dia baca Quran, baca Quran sekali, dia baca kitab sekali. Ikutlah orang alim. Itu baru betul. Ni tanya-tanya. Sama macam saya. Kan saya cakap kamu kurang cerdik, kan kamu marah. Saya memang mengaku saya kurang cerdik. Dan malaikat pun cakap saya kurang cerdik. Saya mengaku. Habis kalau kamu ni, kalau saya cakap soalan kamu ni kurang cerdik, boleh? Boleh terima dengan akal? Tak boleh lah. Tahu malu. Tahu terasa. Kalau orang cakap pergi cari orang alim. Cari orang alim. Cari orang alim. Kamu tak perlu tanya saya dah. Pertanyaan kamu tu pertanyaan dunia. Nampak tak? Pertanyaan kamu, hati kamu ni kamu simpan dunia. Tak mahu akhirat. Sebab tu kamu berani tanya macam tu. Jika kamu ni mahukan akhirat, kamu tak tanya macam tu. Kan saya kata, bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya, pergi terus jumpa dengan orang alim. Bersama-sama dengan orang alim. Orang alim ni kalau nak tahu, tak payah pakai bom pun. Tak sampai apa bom dekat dia kalau dia angkat tangan. Demi Allah. Apa dah. Cari orang alim. Bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya. Cari orang alim. Duduk berdekatan dengan orang alim. Saya bukan orang alim. Saya ni bukan orang alim. Saya ni malaikat kata kurang cerdik. Samalah. Suka dengan dunia, sama. Jangan tanya saya, kamu suka dunia. Sebab kamu dengan saya tu sama je sebenarnya. Suka dunia. Saya pun jauh dengan orang alim. Tapi saya cubalah berubah. Carilah. Baca buku. Baca Quran sikit. Sehari. Baca sikit pun jadilah. Zikir pun sikit. Solat yang wajib aja. Cukup. InsyaAllah. Tak tolong dengan Allah. Supaya cukup ke semua ni. Tak insaf lagi tak tahulah. Okey, tentang makanan. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, masa kita kena bertubi-tubi bom tu, memang banyak makanan. Banyak betul makanan. Sekarang pun banyak makanan kan. Dan apabila bom jatuh bertubi-tubi, kita banyak makanan. Tetapi masa saat bom tadi, kita dah tak lalu nak makan. Terlampau ramai yang mati kena bom, bergelimpangan mati. Kalau yang wanita tu, tanpa segan silu, baju tak ada, seluar tak ada, berlari. Anak dia tengah menyusu pun jatuh kerana terkejut akibat bom tadi yang bertalu-talu. Ada lagi orang alim.
Masa saya di barisan belakang sekali, keliling saya tu ada 70 orang. Bermakna ada lagi lah yang ramai. InsyaAllah lah. Minta ramai lagi. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Saya nak bagi tahu, highway yang cantik-cantik yang kamu lihat sekarang, highway yang kamu cantik-cantik yang kamu lihat sekarang di dalam semenanjung Malaysia sudah tidak boleh dilalui kerana dibom, hancur. Taklah semua, tapi serta-serta kawasan tu memang ada yang kena bom. Naiklah kenderaan sampai setakat mana yang boleh dinaiki. Apabila dah tak boleh dinaiki, jalan kaki. Jika ada unta, naik unta. Jika ada kuda, naik kuda. Jika ada keldai, naik keldai. Jika ada kambing, letak kambing suruh pikul tu. Macam itulah. Saya nak cakap macam mana lagi? Saya pun tak ada unta, tak ada kuda, tak ada keldai, tak ada kambing. Semua tak ada. Jadi setakat naik yang boleh kita lalu lah. Dah tak boleh lalu, kita ada kaki. Bergeraklah pakai kaki. Apa yang saya cakap, saya sudah bersedia untuk pergi kepada kena kurung. Kerana apa? Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya memang ada kena kurung. Saya nampak, saya diperlihatkan saya kena kurung. Kat mana? Penjara. Jadi saya memang tak takut lah. Saya memang dah prepare. Saya akan dikurung. Bukan saya tak pernah bagi tahu orang mimpi saya ni. Keseluruhan. Saya bagi tahu. Ada orang yang saya yakin saya bagi tahu. Nanti aku kena kurung nanti. Dia mengaku dia umat Nabi Muhammad, tapi dia kurung Sitah Ainur, cucu Rasulullah yang paling kurang cerdik sekali. Eloklah. Nanti mu mati je, mu pergi depan Rasulullah. Rasulullah, aku ni kurung cucumu. Dulu dia cerita perjalanan mimpi yang terakhir, aku pun kurung dia. Eloklah. Elok. Eloklah. Saya memang dah prepare lah. Dah prepare lah. Jadi tak payah nak ajar saya lah cara nak menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir. Malaikat pun cakap kan saya kurang cerdik. Malaikat pun cakap saya ni kurang cerdik. Saya tak takut. Orang kurang cerdik ni dia tak takut. Jika orang takut, orang tu takut, dia cerdik lah. Dia tahu perkataan takut. Jadi dia cerdik. Orang yang kurang cerdik ni, dia tak takut. Dia cakap aja. Orang nak buat apa pun, dah dia memang kurang cerdik, dia tak takut. Jadi kalau kamu nak halang saya nak cakap dari perjalanan mimpi yang terakhir saya, dengar sini, malaikat kata saya ni kurang cerdik. Jadi saya tak ada perasaan takut. Yang duk tunggu pintu neraka tu, saya tak tahulah nama apa. Sampai sekarang saya pening lagi. Dia kata, "Hei manusia, mu tak takut kan tengok aku?" Saya ni dah boleh faham dah. Jika Allah tak letak kegerungan di dalam hati aku, maka tak ada perasaan takut lah. Begitu juga ke siapa-siapa atas muka bumi ni. Jika Allah tak letak perasaan takut dalam dada aku yang lemah ni, yang kurang cerdik ni, maka aku memang tak takut. Nak jumpa malaikat senang saja. Malaikat memang dah ada kanan dengan kiri kamu ni. Kanan dengan kiri kamu ni malaikat sudah ada. Tapi sebelum kamu ni nak cakap benda merapu, kamu cari dulu diri kamu. Kamu kenal tak? Kenal tak diri kamu tu? Kenal? Kamu siapa? Apa tadi kamu buat?
Kamu ada sebut dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenal tak? Tak kenal? Cari orang alim. Cari orang alim. Cari orang alim. Dapat ilmu dengan saya memang keluar air mata. Sebab apa? Anak-anak saya pun kalau saya ajar ilmu ni memang keluar air mata. Saya dulu pun nak dapat ilmu ni keluar air mata. Keluar air mata. Duduk depan orang alim, apa dia suruh buat-buat lah. Apa dia suruh buat? Buat. Itu namanya kita patuh, hormat. Tahu? Belajar dulu. Cari orang alim. Dia duk bangga sangat. Nanti kalau mu mati, mu nak cakap apa? Dirimu sendiri pun mu tak kenal. Cakap baik-baik dah tak boleh dah. Dulu saya memang cakap baik. Sebab saya nak tengok perangai. Lama-lama saya tunjuk perangai yang kurang baik saya ni. Keluar. Sebab apa? Sebab saya, Sitah Anur. Sitah Anur ni, kata malaikat, dia kurang cerdik. Yalah. Ya. Yalah. Hello. Nak cakap bab ilmu dengan saya. Tak payah nak ajar saya lah. Saya memang tak boleh hurai pun Panadol tu. Besar-besar dah ada dah Panadol. Tak payahlah nak berbahas-bahas. Malas nak dengar lah. Lebih baik aku duduk tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih baik aku duduk selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah, cukup. Nak berbahas lah. Macam-macam nak ajak berbahas. Nampak tak sekarang? Masa serangan bom, kita memang banyak makanan. Tetapi oleh kerana bau darahnya terlampau banyak, kita tak lalu nak makan. Kita tak lalu nak makan. Okey, jika laluan yang kita tak boleh lalu, kita pakai kaki. Jika kita tak, kaki pun tak boleh pakai, kita minta tolong. Angkat. Siapa yang minta tolong tu perlu ditolong ya. Jangan tinggal dia. Jangan tinggal dia. Angkat. Angkat dia. Tarik ke apa ke, lantaklah. Okey, soalan dia. Ya, ramai yang tanya pakai naik kereta apa. Saya pun jika boleh naik kereta, saya akan naik dulu kereta. Jika tak boleh naik kereta, kena jalan kaki. Selepas je saya naik jalan kaki, dan jalan kaki dan seterusnya jalan kaki. Jika kaki ni tak boleh angkat, heret kaki. Heret. Heret, gerak dengan heret kaki. Jika tak sanggup, angkat tangan dekat Allah. Angkat tangan. Mohon. Mohon dengan Allah. Saya tidak boleh memberi kata yang jelas tentang bila akan berlaku. Itulah clue dia. Perangai anak saya sekarang dan perwatakan dia sekarang. Saya dah cakap dah lama lah. Perangai anak saya sekarang dan perwatakan dia sekarang. Dan juga perbualan antara abang saya dengan saya. Dan anak abang saya tu dah boleh dah jalan-jalan. Kecil-kecil pun dah boleh dah jalan-jalan. InsyaAllah. Mungkin dah setahun lebih. Budak jalan umur berapa? Anak saya Nazarul Mustaqim tu jalan dulu umur 7 bulan. Nazar Zahra 9 bulan. Nazarif 10 bulan. Lebih kurang umur gitu lah. Clue macam tu saja. Saya tak tahu tarikh dia. Saya tak tahu. Jika tak tahu, saya tak boleh nak cakap lah. Kan malaikat kata saya ni kurang cerdik. Apa yang diberitahu macam tu lah saya cakap. Nak lebih tahu, cari orang alim. Cari orang alim. Dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya. InsyaAllah.
orang alim ni boleh huraikan. Bolehlah membuat repair dari segi mental kita. Yang pertama, wanita mental. Ramai wanita sakit, terus hilang. Dia tengok je badan manusia pecah, hilang. Akal dia hilang. Dia sedang menyusu anak pun, anak dia jatuh. Lari jerit. Apabila dia dah jerit, dia jerit hingga ditangkap oleh orang. Dia bukan jerit biasa Dia jerit, dia buang ni segala badan baju dia ni. Dia jerit sampai hilang kewarasan dia. Wanita. Ya, wanita. Dia tengok saja bom yang bertalu-talu jatuh ke tanah air kita. Dia jerit. Meronta-ronta jerit. Bergoleng-goleng. Dah tak ada akal lah. Hingga ditangkap, diikat, ditenangkan. Siapa yang menguruskan tim ni? Nombor 6. Dan kumpulan dia. Ramai wanita sakit otak ni. Ramai. Terlalu ramai. Sejauh mata memandang. Terlampau ramai. Hilang kewarasan. Hilang terus kewarasan. Demi Allah, saya cakap. Jika saya menipu klaim dengan saya di Padang Mahsyar. Klaim, kata, ya Allah, ni Sita Ainur cakap, aku ni belum pernah tengok tapi dah mati dah kena banting bom. Mata aku belum tengok lah perempuan yang telanjang tu, yang merih-merih aku belum tengok. Okey, klaim kat sana. Klaim. Ya, apa yang saya bercakap ni, saya akan bertanggungjawab di dunia dan di akhirat. Demi Allah. Tak ada pandai, saya tak pandai. Saya orang yang tak pandai nak tambah-tambah dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya bukan ustazah. Malaikat pengiring kata, oleh kerana kau ni kurang cerdik, aku bagi tahulah ni lorong-lorong. Cakap pun bukannya boleh ingat. Tak boleh nak santai dah. Dulu saya tulis, saya akan bagi tahu keras dan kasar. Tapi bulan 7 dengan bulan 8. Oleh kerana bulan 6 pun dah ramai orang telefon saya bertalu-talu, teriak menangis. Dah takut dah. Bukan saja takut dengan benda-benda yang ada datang. Tetapi dia takut dengan virus yang ada sekarang. Virus? Ada yang terkena dan meninggal? Memanglah kamu akan cakap sebab tak kena kat kamu lagi. Kamu tak percayalah dengan virus ni. Virus ni ada. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, virus ni ada. Dan bakal bertambah lagi berat. Lagi bercambah-cambah. Macam mana Allah akan angkat balik fitnah, iaitu peperangan dan juga virus ini dengan doa mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Nak selamat, duduk dekat dengan orang alim. Virus ni, dia ada roh dia. Dia ada roh dia juga. Dia hamba Allah. Dia duduklah dekat dengan orang alim. Tempat wabaknya, jangan keluar. Jangan pergi buat surat mengarut, pergi singgah sana, singgah sini. Haram. Tak boleh. Kita orang Islam, kita kena tahu. Nabi kata, tak boleh keluar tempat wabak. Apa pun alasan kamu tak boleh keluar? Orang Nabi yang kata. Kamu pun, tak apa, buat surat. Ini dibolehkan. Mau belajar tak? Kita tak boleh keluar tempat wabak. Haram. Jangan main-main Jika kamu menyebabkan kena orang tu, kena orang ni, kamu bertanggungjawablah di mahsyar Allah. Anak saya Nazar Zahra ni dah 3 bulan.
Sampai dia tanya saya, Mami, kita orang ni macam mana duduk dalam rumah dah berbulan-bulan? Sebab anak saya pernah operation dekat sini dulu. Jadi saya suruh dia duduk dalam rumah je. Jika makanan dah ada lagi dalam rumah, kamu kata tak lalu lah nak makan yang ni. Tak boleh. Kena makan yang tu lah. Kena paksa makan lah. Ya, kena paksa juga makan. Itu yang kamu ada, itu yang kamu makan. Kamu kata nak keluar lah, nak pergi beli, tak lalu lah. Tak boleh. Ada lagi makanan kan? Makan lah. Tak boleh. Nabi ajar tempat wabak tak boleh keluar. Tak boleh keluar masuk pun. Makhluk ni, virus ni makhluk Allah. Ni ujian untuk orang yang beriman lah. Untuk orang yang beriman. Ujian. Sebab tu saya kata cari orang alim. Cari orang alim tak sesat lah. Masa kita keluar tu, ya memang ada wabak. Tapi dah kena bom. Kena keluar cari Imam Mahdi. Jalan yang terakhir. Cari Imam Mahdi. Cari kat mana? Itulah nak pergi Mekah tu lah. Dah kena baiat kat sana kan. Tapi macam mana pertahanan kita dalam negara, saya tak tahulah. Saya ni orang awam. Saya berjalan belakang sekali. Belakang. Mana budak-budak tertinggal, mak dia tinggal, mak dia mati, atau keluarga dia tak tahu pergi ke mana dah. Tenggelam kat mana, runtuhan kat mana saya tak tahu. Saya ambil dan saya letak dalam grup saya. Saya seorang diri menjaga anak-anak kecil, kecil-kecil je. 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, setahun pun ada. Saya angkat. Baby pun ada. 50 orang. 50 orang. Tempat saya ni saja yang bergerak keluar tu kan. 50 orang kanak-kanak. Jaga, lap-lap tangan basuh, bagi makan bubur, ajar berzikir walaupun kecil lagi ajar berzikir. Masa tu saya dah makan dah. Tak makan pun. Bagi budak ni. Hilang dia rasa sedih, bagi bubur sambil ajar berzikir, ajar bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bagi kat sini pula. Habis masa dengan macam tu lah. Berzikir, bagi makan bubur. Dan akhir sekali tak tahu berapa lama dah berhenti. Dan akhir sekali saya pun berhenti. Di pertengahan jalan dah keluar dari tanah air kita. Nak pergi ambil air kawasan air terjun. Saya pergi ambil. Apabila saya nak patah balik, bom pun berantai sejauh lebih 7 kilometer. Mati semua mereka. Termasuk anak-anak saya. Ketiga-tiga anak-anak saya. Nampak tak? Ketiga-tiga anak-anak saya. Anak-anak saya yang tua, yang umur 11 tahun sekarang, dia pun tolong juga. Lap-lap. Budak-budak yang lain. Lap-lap dengan air. Habuk. Habuk. Walaupun kita lalu tapi habuk. Habuk tu tebal. Macam mana nak reka semua ni? Macam mana nak mereka semua ni? Lepas pada itu, saya ke arah ke depan sekali. Ke arah ke depan sekali. Dan saya juga ada terkena serpihan. Bom yang besar tadi sejauh 7 kilometer. Saya kena serpihan juga. Saya mengetuai dah. Dengan angkat tangan. Dengan angkat tangan. Tak pakai senjata pun dengan angkat tangan. Tetapi yang mengikuti saya, iaitu nombor 1 dan nombor 2. Mereka lah yang pergi membuat hentaman kerana musuh-musuh tadi telah pun dipaku kaki dan tangan tidak boleh bergerak. Saya dipaku mimpi. Perjalanan mimpi yang terakhir. Dalam satu malam.
Saya duduk depan sekali. Angkat tangan saja. Dengar sini. Munafik. Dengar sini. Mu tak percaya sekarang tak apa. Bom jatuh sekali aja. Mu lah paling miring dalam Malaysia ni. Mu lah paling celaka pada dalam Malaysia ni. Mu lah paling tidak berguna dalam Malaysia ni. Mu lah merintih, merau, mempersoalkan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam Malaysia ni. Tengok perjalanan mimpi yang terakhir saya. Dari yang pertama hingga ke seterusnya. Okey, yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah-lemah, yang bahasa yang tak apa patut saya pakai ni, memang malaikat pun kata saya ni kurang cerdik. Mohon maaflah. Mohon maaflah. Saya dah tak tahu cara yang bagaimana dah untuk membuat korang ni jaga. Saya ni ramai dah yang call. Ya, ramai dah yang call. Tu tempat yang negara yang bergeluk tu mereka call saya. Mereka call saya menangis tak esak-esak. Cari orang Melayu yang boleh translatekan bahasa mereka. Mereka mengadu kesusahan mereka kepada saya. Saya hanya mampu berdoa sahaja. Minta pertolongan dengan Allah. Kurangkan azab ni sikit. Mu duduk dalam Malaysia, mu tak rasa lagi. Mu rasa sikit saja. Mu ejek-ejek orang yang tidak ada rezeki seperti kamu. Mu ejek-ejek orang. Tidak ada makanan seperti kamu. Tidak ada kebendaan dunia seperti kamu. Mu ejek-ejek. Mu tunggulah. Mu tunggulah. Sikit saja masanya. Dengar sini baik-baik. Kelu dia perwatakan anak saya sekarang. Dan perangai dia sekarang. Tunggulah. Hari ni mu ejek-ejek, mu kata-kata. Mu tunggulah. Jangan mu gila tengah jalan. Mempersoalkan mati bergelimpangan. Dalam bersoal jawab. Tak reda. Orang mati ni satu mencari keredaan. Mu mati tengah bersoal. Elok sangatlah. Mu cabar. Mu tak cabar aku. Mu tak cabar aku. Aku Sita An-Nur. Lebih pada ni lagi aku rasa sebelum aku dianugerahkan perjalanan mimpi yang terakhir. Aku dah lalui dah macam mana kesakitan dunia. Mu yang tak kenal aku. Tetapi nanti mu duk ejek-ejek aku ni. Mu yang duk bersoal nanti. Kena cakap juga dengan hamba Allah ni. Dia tak sedar. Memanglah. Saya ada juga perasaan marah. Saya ada juga. Tapi berapa lama dah ni? Dah bertahun-tahun dah. Dari tahun 2019. Dari tahun 2020. Ni tahun 2021. Tak sedar-sedar lagi, tak tahulah. Okey. Soalan dia. Saya sabar. Jangan kata saya tak sabar. Saya cakap ni pun nak suruh insaf saja. Nak suruh insaf saja. Saya tak rasa pun orang marah-marah. Saya hina saya tak rasa pun. Ya. Untuk mendapatkan perjalanan mimpi yang terakhir ni, bukannya orang kata orang hina terus down ke apa ke. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Nak dapatkan perjalanan mimpi yang terakhir ni, ujian dia berat. Berat. Ya. Ada yang
sudah ada perjalanan yang lain kepada orang lain, tapi walaupun tak banyak, tapi sedikit-sedikit tu ada. Setiap orang ada ujian dia, tapi dengan ejekan, nganjingan ataupun apa yang kamu rasa nak buat dalam perut hati pedal kamu tu, saya tak rasa down pun. Saya tak rasa down pun. Demi Allah, saya tak rasa down. Saya tak rasa, tak ada rasa. Tak ada rasa. Malah saya nak bagi tahu lagi supaya kamu bersedia. Supaya kamu bersedia. Memanglah kamu tak rasa sekarang. Nanti kamu rasalah. Cepat atau lambat aja. Kalau dia perwatakan anak saya sekarang. Dah perangai dia sekarang. Tak faham lagi? Tahulah. Tahu. Saya bukan nak ungut Saya dah cakap bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya pergi cari orang alim. Saya tak takut pun. Saya tak rasa malu pun. Saya tak rasa malu pun. Nak hina saya atas dasar apa? Atas dasar apa? Nak hina saya atas dasar apa? Apa yang saya cakap ni tak betul ke? Tak berlaku ke? Dulu saya cakap bulan 12 tahun 2019 nanti Kaabah kosong. Mu tak pernah tengok ke Kaabah pernah kosong? Tak pernah tengok? Tak pernah ada gambar apa Kaabah kosong? Tak pernah. Sebelum ni tak pernah berlaku. Tapi mu tak pernah tengok lah. Elok lah. Elok. Saya kata tahun 2019 bulan 12 jalan raya kosong. Mu tak pernah tengok jalan raya kosong? Mu tak pernah tengok? Tahu hina saya aja, tapi mu tak pernah tengok. Eloklah. Elok. Sadaqallahul azim. Itu je. Lagi satu saya nak cakap. Donald Trump nanti kalah, nanti kena game. Saya dah tulis dah. Dah lama saya tulis. Ramai yang bertalu-talu kata saya bukan-bukan. Menang ke kalah dia? Kan dia kena game. Saya dah tulis lama dah. Mung saja, tak reti. Itu semua perkara tu dari perjalanan mimpi yang terakhir. Wallahi. Mung ni apa? Sebelum saya upkan video saya nombor 4, saya padam semua tu. Sebab ada terlebih mengarut, bercakap dan mengajak apa-apa. Aku ni tak mudah takut dengan orang kalau aku cakap benda betul. Orang dah cakap betul-betul. Dah berlaku. Dah berlaku. Kalau mu nak tolak, mu tolak semua. Ni borak lah. Tu betul separuh, tak betul separuh. Mu tu separuh-separuh ke apa? Apa punya manusia dah. Sepatutnya ambil perjalanan mimpi yang terakhir berdekatan dengan orang alim. Orang alim tu yang tolak dunia. Bukan orang alim yang suka pada dunia. Ya, sebab aku dah memang orang kata dah, malaikat kata ni Sita Ainun ni kurang cerdik. Aku tak takut. Allah tak bagi rasa takut pun. Jika takut daripada dulu lagi aku tak cakap. Ni aku cakap. Apa punya manusia dah. Sayang sangat kepada dunia. Sanggup nak cakap menzahirkan kamu ni suka sangat kepada dunia. Tolak akhirat. Apa punya perangai manusia sepertimu ni? Malulah sikit orang baca tulisanmu. Malu sikit. Sanggup yang
tak betulnya sanggup kata saya ni akan ada gerakan lah apalah. Kan saya kata di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya orang yang paling last sekali kutip budak-budak yang tidak ada mak bapak tu. Itu pun tak erti ke? Yang muduk kata aku macam-macam ni kenapa? Allahu Akbar. Itulah saya kata. Saya kata bawa perjalanan mimpi yang terakhir pergi jumpa orang alim. Jangan bercakap bab dunia dah. Bab takut lah, bab bimbang lah. Mu ni kenapa ha? Kalau saya jekah macam tu lah. Orang suruh cari orang alim. Dia akan bercakap bab dunia dengan saya. Kalau saya cakap tak baik kan? Ha, ni sekarang dah keluar dah bahasa saya. Nanti lagi keras ha? Nanti lagi keras. Nanti lagi keras. Saya perlu bercakap keras macam ni kerana apa yang kamu akan lalui nanti umat Nabi Muhammad di akhir zaman lebih daripada ni. Badan tu hancur lebur. Tak bersedia lagi tak tahulah. Ni hamba Allah yang kerdil ni di hadapan ni kurang cerdik ni bercakap dengan air mata. Ha? Mu ingat air mata nak keluar ni senang-senang kah? Ni hamba Allah yang kurang cerdik ni bercakap melalui hati dia. Tak ada akal ni, tak ada. Nak guna akal sendiri, nak membayangkan sendiri, tak ada. Semua ni dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipaku mimpi. Saya jatuh. Bangun jatuh, lembik lutut-lutut ni, tahu tak? Apa manusia tahu? Ingat senang ke saya nak bercakap macam ni? Ha, ingat senang ke saya nak bercakap macam ni? Saya ni orang awam, orang biasa, bukan pengkaji. Saya tidak menulis apa-apa buku pun. Baca pun tidak. Baca Quran aja lah. Berzikir pun berzikir biasa aja. Tapi kena rajin lah. Tidur dalam perjalanan mimpi, tidur dalam perjalanan zikir. Tidur dalam perjalanan zikir. Ini tidak. Allahu Rabbi. Tanya tu cakap tu. Biar pandang lah kiri kanan. Mu jangan kata mu tak tahu malu ah. Orang boleh cek tau nama mu. Mu duduk kat mana? Saudara mu siapa? Saya ni orang kenal. Saya siapa? Saudara saya siapa? Mana keturunan saya? Ha, mu ada boleh fikir sampai tahap tu ah? Saya juga ada saudara laki-laki. Dan saya akan bertanggungjawab apa yang saya cakap ni. Dunia dan akhirat. Masa kena bom, saya tak tahu siapa Perdana Menteri waktu itu. Saya di atas. Saya tak nampak. Saya tak nampak siapa Perdana Menteri. Saya tak nampak. Tetapi, orang-orang besar yang saya tidak sebut, itu bermaksud mereka telah pun meninggal dunia dibantai dengan bom. Dan mereka juga yang saya tidak sebut di pada mahsyar, mereka berada susah payah di mahsyar Allah. Sekarang nampak?
semasa huru-hara dan pertahanan kita dah pecah dan mayat pun bergelimpangan waktu itu, ramai yang cari tempat selamat. Ramai yang cari tempat selamat ke atas. Ke atas. Yang mana terselamat tadi daripada serangan bom memang akan naik. Dan ada juga yang stay. Kerana apabila saya memujuk mereka, saya cakap, marilah kita cari Imam Mahdi. Dia pun marah-marah kat saya. Dia kata dia mampu upah pengawal dan dia membaling kasut dia kepada saya. Dia membaling kasut dia kepada saya. Dan saya kata, marilah, satu langkah pun tak apa, 2 langkah, 3 langkah, niat untuk mencari Imam Mahdi. Dia kata, saya mampu mengumpah pengawal. Dan dia pun cakap, tak kenanya dia. Jadi, dah saya cakap, dan saya pun dah pujuk, dia pun dah baling kasut dia dekat saya. Saya pun berlalulah pergi. Memang saya akan datang. Dan saya kata, kita ni dah huru-hara teruk dah, jomlah kita cari Imam Mahdi. Saya pujuk. Masih lagi pujuk. Ya, masih lagi. Dalam keadaan itu saya masih lagi pujuk. Saya bertahan lagi penghinaan. Saya bertahan lagi kata-kata orang. Saya bertahan lagi. Saya datang lagi pujuk. Dan barulah saya berangkat keluar. Okey. Yang mana boleh ambil untuk dijadikan manfaat, ambillah. Ya, bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya daripada live pertama, kedua, ketiga. Bawa lah cari jumpa orang alim. Suruh orang alim perdengarkan. Maka duduklah berhampiran dengan orang alim tadi. Jika dia ada suruh membuat sesuatu, buatlah. Ya, buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dapat berdampingan orang alim pun kira syukur. Syukur sangat. Yang mana tak dekat tu berganding bahulah satu sama yang lain. Tolong menolong. Itulah yang diperlukan. Kita sekarang dalam keadaan wabak. Jangan keluar rumah. Jangan pergi tempat yang tak ada wabak. Jika kita ingkar, ya, kita tidak ikut, maka kita dikategori orang yang berdosa. Kerana kawasan wabak tidak boleh pergi kepada kawasan yang tidak wabak. Ya. Ikutlah. Ya, ikutlah apa yang sudah Rasulullah bagi tahu kita dahulu. Kita ikut. Kawasan wabak tak boleh pergi tempat kawasan yang tidak wabak. Ya. Okey. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang buruk itu dari kelemahan saya lah. Dan saya akan bertanggungjawab di dunia dan juga akhirat. Ya, dari perjalanan mimpi yang terakhir saya akan bertanggungjawab di dunia dan juga di akhirat. Ya. Apa yang saya emosi ke apa, saya nak bagi tahu perjalanan mimpi yang terakhir ini, yang terakhir dah. Dah tak ada dah seterusnya. Hinggalah kematian saya di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan untuk permudahkan akhirat kita semua. Barulah ada Imam Mahdi 200 km dari tangan kanan saya. Jika yang mana-mana masih hidup waktu itu, maksudnya waktu itu korang berada di tempat lain, bukan di Malaysia ya. Di Malaysia dah mati bergelimpangan. Tidak ada siapa pun hidup waktu itu. Jika berada di tempat lain, di negara lain, ataupun berada tengah tanam jenazah ke, ataupun di kawasan peperangan baru ke, atau sebagainya, dari arah tangan kanan saya 200 km ke atas.
Dan jika nampak jenazah saya berada di atas, tolong tanamlah saya dengan baik. Sempurnakanlah jenazah saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Allah itu. Saya tahu golongan yang akan tanam saya nanti adalah adik-adik yang belasan tahun, yang awal 20-an tahun. Dan saya tahu mereka antara yang dipilih masih hidup dan bersama-sama dengan kumpulan Imam Mahdi. Dan kami semua sudah pun meninggal. Hiduplah dengan baik bersama-sama kumpulan Imam Mahdi. Berjuanglah. Kami dah tak ada dah waktu itu. Dan adanya Nabi Allah yang terakhir akan turun ke bumi, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Hiduplah aman damai. Ya, yang mana terselamat waktu itulah yang saya nak bagi tahu. Waktu itu dah tak ramai dah orang tua terselamat. Yang banyak terselamatnya orang-orang muda. Orang-orang muda, wanita pun banyak juga terselamat. Dan kanak-kanak yang kaki kuat sikit lah, macam umur 11, 10, 13, 14 tahun. Dan saya memang tahu kalian tengah kuat berlari. Tengah kuat berlari waktu itu, masih kuat berlari. Yang ramainya wanita, budak-budak muda, dan orang tua sudah sikit. Orang tua selepas itu, jika ada yang bujang pun mereka dah tak kahwin dah. Mereka melalui satu perjalanan yang berat. Itulah saya boleh sampaikan. Dan waktu nanti korang pun penuh dengan perkara yang mukjizat lah, sebab ada Nabi Isa. Kami semua dah tak ada dah. Okeylah ya. Sampai setakat ni dulu. Ambillah yang mana manfaat. Carilah orang alim ya. Demi Allah carilah orang alim. InsyaAllah duduk dalam kumpulan. Jika berlaku huru-hara nanti duduk dalam kumpulan. Tolong menolong satu sama dengan lain. Jika tak sampai kepada kumpulan saya yang akhir sekali, bergerak juga ya. Bergerak juga. Niat kerana ingin mencari Imam Mahdi. Jangan takutlah call saya nangis-nangis. Jangan takut. Saya pun macam kalian juga. Kena berani. Takut pun kena berani. Sedih pun. Sedih lah. Nak macam mana dah sedih. Tapi kena berani. Banyakkan bersabar. Ingat Allah. Jangan lupa ya berzikir. Tidurlah dalam perjalanan berzikir. InsyaAllah. Semoga Allah permudahkan urusan dunia sekarang yang serba sikit ni. Dan akhirat kita semua di atas sirat Allah. Setelah kita pun sudah niat untuk berjalan mencari Imam Mahdi, kita berjalan sahaja di atas sirat Allah tanpa dijatuhkan. Berjalan sahaja di dalam neraka Allah, di atas batas-batas dalam neraka Allah tanpa ditarik jatuh. Terus kepada syurga Allah di tingkat 6 ataupun tingkat 5. Tingkat 6 sudah ada datuk moyang kita sedang menunggu kita, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Dan masing-masing sedang melihat Rasulullah sedang sujud di hadapan syurga Allah. Niatlah kita ni mencari Imam Mahdi saudara kita. Sekarang pun dah boleh niat dah. InsyaAllah. Semoga kita semua
diberi kesabaran, temui redha dalam diri kita. Ya. Dan saya lambat lagi lah nanti akan buat live. Ya. Bulan 7 ke? Ya, jangan call lah, jangan nangis-nangis lah ya. Jangan call, jangan nangis-nangis. Jangan buat perangai macam tu. InsyaAllah kita berdampingan dengan orang yang alim, orang yang beriman. Mereka akan bagi tunjuk ajar kepada kita. Dengarlah perkara-perkara baik. InsyaAllah lapang hati tu. Buanglah dunia. Jika kita buang dunia, ya, kita letak akhirat juga, kita akan rasa tenang. InsyaAllah kita akan rasa tenang. Ya. Jika terlalai, balik semula. Balik semula ke pangkal jalan. Ya, ingat Allah balik. Ingat Allah balik. Ingat Allah balik. Ingat Allah balik. Allah, 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 Allah. Ya, jangan lupa selawat. Duduk diam-diam. Jalan dia 10 langkah, lepas tu selawat. Hilangnya 10 detik, lepas tu selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadilah. Cukuplah. Kita dah lama dah. Kita dah tengok macam-macam dah. Kita tak mampu buat tapi kita dah tengok dah kecanggihan. Dan kita pun sudah tengok macam-macam yang berlaku. Macam-macam. Jadi ingatlah Allah. Ya. Kembali kepada Allah. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang menonton. Kepada yang share. Kepada yang like. Kepada yang komen. Kepada yang hina. Semuanya saya doakan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk pun jadi berkat, yang baik lagi berkat. Yang buruk pun jadi berkat, yang baik pun jadi berkat. Semoga iblis kalah. Semoga syaitan kalah. Semoga kuncu-kuncu dajjal kalah. Yang menangnya iman. Yang menangnya orang yang beriman. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.